Seorang majikan masuk ke dalam bilik untuk mendapatkan sesuatu bagi mempertahankan dirinya. Dia kemudian keluar dari bilik dan mendapati pekerjanya telah ditikam di bahagian dada. Isteri pekerjanya itu pula menghunuskan pisau ke arahnya dan berkata, "Saya nak bunuh awak." Majikan itu kemudian berlari keluar dan cuba menghubungi pihak polis. Adakah majikan tersebut sempat menghubungi polis? Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira jam 1.30 petang pada hari kejadian, seorang lelaki bernama Mahfud, iaitu majikan kepada mangsa, melangkah masuk ke dalam rumahnya. Mangsa pada ketika itu berada di dalam rumah tersebut, di mana mangsa baru selesai mandi dan dalam keadaan memakai tuala. Semasa Mahfud sedang bersembang dengan mangsa, tiba-tiba isteri mangsa, iaitu suspek, telah datang ke rumah tersebut dengan membawa pisau. Kedudukan mangsa pada ketika itu berada berhampiran dengan pintu masuk rumah, manakala Mahfud pula pada ketika itu berada di pintu bilik. Mahfud kemudian masuk ke dalam bilik untuk mendapatkan sesuatu. Dia mencari sesuatu untuk mempertahankan dirinya. Ketika Mahfud keluar dari bilik, dia mendapati mangsa telah ditikam. Suspek kemudian menghunuskan pisau ke arah Mahfud dan berkata, "Saya nak bunuh awak." Mahfud kemudian menjerit dan menyuruh suspek membuang pisau yang dipegangnya. Suspek kemudian berlari keluar dari rumah itu dan membuang pisau tersebut. Mahfud juga berlari keluar dan menghubungi polis. Setelah pihak polis dimaklumkan tentang kejadian tersebut, pihak polis dengan segera bergegas ke tempat kejadian. Pihak polis tiba di lokasi kejadian pada jam 1.46 petang. Maklumat yang diterima menyatakan bahawa kes ini merupakan kes isteri menikam suami. Oleh itu, pegawai polis pergi berjumpa dengan suspek terlebih dahulu dan suspek mengaku telah menikam suaminya itu. Pihak polis kemudian masuk ke dalam rumah bersama pembantu kesihatan. Apabila masuk ke dalam rumah, pegawai polis telah melihat seorang lelaki terbaring di atas lantai di ruang tamu dalam keadaan hanya memakai tuala dan tiada orang lain di dalam rumah. Polis juga dapat melihat satu luka tikaman di bahagian dada si mati. Apabila pegawai polis yang lain masuk ke dalam rumah, mereka mendapati suspek sedang memeluk si mati sambil menangis dan meminta maaf kepada arwah suaminya itu. Pegawai polis itu telah keluar semula untuk melaporkan situasi dan pada ketika itulah suspek bertindak di luar jangkaan. Suspek kemudian mengambil pisau dan telah mengacukan ke dadanya sendiri sambil berkata, "Kalau abang tak bangun, saya akan ikut sekali." Dalam situasi tegang itu, pihak polis telah mengarahkan suspek supaya meletakkan pisau itu ke lantai. Suspek menuruti arahan pihak polis dan polis berjaya mengambil pisau tersebut dan diletakkan di luar pintu rumah. Tidak lama selepas itu, sepasukan polis yang lain tiba di tempat kejadian dan membuat tangkapan ke atas suspek. Pihak polis juga membuat rampasan ke atas pisau yang digunakan dan mayat mangsa dibawa ke hospital untuk proses bedah siasat. Hasil laporan dari bedah siasat yang dijalankan ke atas si mati mendapati punca kematian mangsa adalah luka tikaman di bahagian dada. Suspek yang bernama Nur Hidayah Abdullah, 17 tahun, telah dituduh membunuh suaminya sendiri yang bernama Muhammad Firdaus Muhammad Salihuddin, 28 tahun, di dalam sebuah rumah di Jalan Indah 6, Taman Permata Indah, Sungai Abung, Muar, Johor pada 14 Oktober 2017, kira-kira jam 1.30 petang. Nur Hidayah didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Ketika di dalam mahkamah, peguam bela berhujah bahawa tiada saksi mata yang melihat Hidayah menikam Firdaus. Menurut fakta, majikan si mati iaitu Mahfud tidak melihat tertuduh menikam si mati dengan pisau tersebut. Di dalam pernyataan amaran tertuduh yang dimasukkan oleh pihak pembelaan menyatakan bahawa tertuduh mengakui tertikam suaminya secara tidak sengaja. Walaupun terdapat keterangan di mana tertuduh telah membawa polis ke tempat di mana senjata pisau telah dijumpai, namun ia tidak boleh diertikan sebagai pengakuan tertuduh menikam dengan segera atau sebarang mens rea yang tersenarai dalam Seksyen 300 Kanun Keseksaan.
Dalam pernyataan amaran, tertuduh juga jelas menyatakan bahawa Hidayah mencari Firdaus dan bukan majikan suaminya. Walau bagaimanapun, Mahfud juga turut diugut bunuh oleh tertuduh. Walaupun membawa pisau tidaklah secara automatik membawa inferens niat ingin membunuh, namun jika dilihat dari pelakuan lain seperti mencari si mati di tempat kerja, ugutan kepada majikan si mati, sejarah lama di antara si mati dan tertuduh, inferens yang dinukil dengan mengambil kira isu tersebut dan semua yang lain, ini menunjukkan bahawa tertuduh sememangnya berniat ingin membunuh si mati atau sekurang-kurangnya ingin mencederakan si mati yang membawa kepada kematian. Di akhir kes pendakwaan, setelah membuat penilaian maksima terhadap keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan serta pemeriksaan balas yang dikemukakan oleh pihak pembelaan, hakim bicara mendapati bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Hakim bicara kemudian memerintahkan tertuduh untuk memasukkan pembelaan. Tertuduh memilih untuk memberi keterangan bersumpah. Apa yang sebenarnya berlaku pada hari kejadian? Dalam keterangan bersumpah tertuduh, Hidayah mengakui Firdaus adalah arwah suaminya. Hidayah juga menyatakan bahawa suaminya bekerja dengan Mahfud menjual ayam di bangunan Astaka Pasar Besar Muar. Hidayah dibesarkan oleh keluarga angkat sejak lahir kerana ibu kandungnya tidak berupayaan untuk menjaganya kerana ibu kandungnya mengalami keupayaan mental yang rendah. Hidayah bersekolah sehingga tingkatan 5 pada tahun 2016. Hidayah berhenti sekolah kerana ingin berkahwin dengan Firdaus pada 30 April 2017. Firdaus pada ketika itu berusia 28 tahun, manakala Hidayah pula berusia 17 tahun. Mereka berdua mula berkenalan melalui aplikasi BeeTalk dalam bulan Ogos 2016 semasa Hidayah bersekolah di tingkatan 5. Sewaktu perkahwinan mereka berdua, Hidayah sudah mengandung dan usia kandungannya adalah 6 bulan. Selepas berkahwin, mereka berdua tinggal bersama ibu angkat Hidayah di Batu 3, Parit Bunga, Tangkak, Johor. Pada 1 Mei 2017, Hidayah melahirkan seorang anak perempuan, tetapi malangnya bayi tersebut meninggal dunia kerana tidak cukup bulan. Sejak peristiwa itu, Hidayah mengalami gangguan emosi kerana kesedihan kehilangan anak. Hidayah telah berjumpa dengan doktor di wad psikiatri Hospital Muar dan telah diarahkan masuk wad, tetapi Hidayah enggan berbuat demikian dan akhirnya kembali ke rumah. Sejak kehilangan anak, telah berlaku perselisihan faham antara Hidayah dan Firdaus. Firdaus kerap kali pulang ke rumah lewat malam. Firdaus juga pernah tidak balik ke rumah selama 2 hari. Alasan yang diberikan adalah Firdaus menolong Mahfud untuk membuat kerja tetapi Firdaus tidak mendapat gaji lebih. Hidayah selalu mencari suaminya itu di rumah Mahfud apabila suaminya tidak pulang ke rumah. Hidayah mengesyaki ada sesuatu yang pelik di antara Firdaus dan Mahfud. Secara amnya, hubungan Hidayah dan Firdaus adalah baik. Waktu habis kerja Firdaus adalah pada jam 12.30 tengah hari. Akan tetapi selepas habis kerja, Firdaus memberitahu Hidayah yang dia ingin membantu Mahfud membuat kerja di rumah majikannya itu dan pulang ke rumah lewat malam. Ada ketikanya Firdaus pernah tidak pulang ke rumah selama 2 hari. Perkara ini menjejaskan hubungan Hidayah dan Firdaus. Pada 12 Oktober 2017, Hidayah telah mencari Firdaus di bangunan Astaka Pasar Besar Muar untuk memberitahu mengenai kemalangan yang menimpa ibu kandungnya. Akan tetapi, apabila berbuat demikian, Hidayah telah ditertawakan oleh Firdaus dan Mahfud. Ini menyebabkan Hidayah menjadi marah. Selepas Firdaus habis kerja, Firdaus telah menampar Hidayah dan ini menimbulkan pertengkaran mulut di antara mereka berdua. Akibat dari peristiwa itu, Hidayah telah membuang radio milik Firdaus ke dalam parit. Pada 13 Oktober 2017, iaitu sehari sebelum kejadian, Hidayah telah menghantar Firdaus ke pasar besar untuk bekerja seperti biasa. Apabila Hidayah ingin mengambil Firdaus pada jam 12.30 tengah hari, Hidayah dimaklumkan oleh seorang wanita Cina bahawa Firdaus telah pulang bersama majikannya dengan menaiki motosikal. Hidayah telah pergi ke rumah Mahfud untuk mencari suaminya itu, tetapi dimaklumkan oleh Mahfud bahawa Firdaus sudah pulang ke rumah. Hidayah cuba menghubungi Firdaus melalui panggilan ke telefon bimbit, namun gagal kerana masuk voicemail. Hidayah telah mengadu kepada ibu bapa angkatnya dan meminta keluarga angkatnya itu untuk menegur suaminya.
Pada malam itu, Firdaus tidak pulang ke rumah. Pada 14 Oktober 2017, iaitu pada hari kejadian, kira-kira jam 5 pagi, Hidayah telah pergi ke rumah Mahfud untuk mencari suaminya. Kesemua kenderaan milik Mahfud, iaitu 3 buah motosikal dan sebuah kereta ada di situ. Hidayah mengesyaki Firdaus ada di rumah tersebut. Pada jam 6.50 pagi, Hidayah telah pergi semula ke rumah Mahfud untuk memancitkan tayar motosikal jenis Yamaha SS110 milik Mahfud supaya motosikal tersebut tidak boleh digunakan oleh Firdaus, dan dengan ini Hidayah berharap agar suaminya itu akan pulang ke rumah. Hidayah kemudian pergi membantu bapa angkatnya untuk berniaga di Tanjung Agas. Kira-kira jam 10 pagi pada hari kejadian, bapa angkat Hidayah pergi ke pasar Borong Astaka untuk mencari Firdaus dan dia berjaya berjumpa dengan Firdaus. Bapa angkat Hidayah meminta supaya Firdaus pulang ke rumah. Firdaus bersetuju untuk pulang ke rumah selepas habis kerja. Setelah habis kerja, Hidayah pulang ke rumah untuk mandi dan tidur. Apabila terjaga dari tidur, terlintas di fikirannya untuk memberi amaran kepada Mahfud. Hidayah kemudian pergi mengambil pisau pemotong sayur di dapur dan memasukkan ke dalam bagnya. Kira-kira jam 12.30 tengah hari, Hidayah pergi ke pasar Borong Astaka dan menunggu suaminya di tempat letak motosikal. Hidayah kemudiannya ternampak Firdaus melarikan diri dengan menunggang motosikal milik Mahfud. Hidayah pergi ke rumah Mahfud dan mengetuk pintu tetapi tiada jawapan. Motosikal yang ditunggang oleh Firdaus tadi masih lagi panas exhaustnya dan Hidayah telah menceroboh masuk ke dalam rumah Mahfud namun tidak berjumpa dengan sesiapa pun. Hidayah kemudian pergi ke rumah lain yang dimiliki oleh Mahfud tetapi dia juga tidak bertemu dengan Firdaus. Hidayah kemudian berpatah balik semula ke rumah Mahfud yang pertama tadi dan dia menunggu di tempat agak jauh dari rumah tersebut. Bila menyedari Mahfud sudah pulang ke rumah, Hidayah menyorokkan diri dan memerhati dari jauh. Apa yang mengejutkan adalah Hidayah telah melihat suaminya yang membuka pintu rumah Mahfud itu dan Hidayah telah meluru masuk ke dalam rumah tersebut dengan pisau di tangannya. Hidayah kemudian menolak daun pintu rumah Mahfud dan menghunuskan pisau ke arah Mahfud dan Mahfud cuba melarikan diri. Hidayah kemudian mengejar Mahfud dan tiba-tiba Firdaus datang menghalang Hidayah dan Hidayah tertikam dada sebelah kanan Firdaus. Selepas tertikam suaminya, Hidayah telah mencabut pisau dari dada Firdaus dan Mahfud tiba-tiba muncul dengan topi keledar dan cuba membaling topi keledar ke arah Hidayah tetapi tidak berbuat demikian setelah melihat Firdaus dalam keadaan cedera dan rebah ke lantai. Hidayah telah membuang pisau ke dalam longkang di belakang rumah Mahfud setelah diarahkan oleh Mahfud dan masuk semula ke dalam rumah tersebut untuk membantu suaminya. Hidayah kemudiannya menghubungi ambulans. Tujuan Hidayah adalah hanya untuk menakutkan Mahfud sahaja supaya tidak menghasut Firdaus untuk tidak balik ke rumah mereka. Hidayah mengatakan dia amat menyesal dengan perbuatannya itu dan meminta maaf dengan suaminya kerana tidak sengaja. Hidayah cuba untuk membunuh diri dengan pisau yang ada di rumah Mahfud tetapi gagal. Hidayah ada memberitahu polis dan pembantu perubatan bahawa dia tidak sengaja menyebabkan kematian suaminya itu. Hidayah telah menunjukkan kepada pegawai polis di mana dia membuang pisau tersebut dengan berkata, "Tuan, saya buang pisau yang saya guna untuk tikam suami saya ke dalam longkang tepi rumah dan saya boleh tunjukkan." Hidayah ada memberi pernyataan beramaran dan ianya adalah benar kecuali di bahagian semasa berlari ke rumah Mahfud, Hidayah belum mengeluarkan pisau. Secara amnya, hakim bicara mendapati pembelaan bersumpah tertuduh menjelaskan yang kes ini sebagai kemalangan atau kesilapan. Di penghujung kes pembelaan, isu-isu yang ditimbulkan adalah adakah tertuduh mengalami tekanan jiwa kerana perlakuan si mati sehingga tertuduh hilang kewarasan dan melakukan perbuatan menikam si mati. Hakim bicara mendapati tertuduh tidak hilang kewarasannya ketika kejadian berlaku dan hakim bicara mengetepikan pembelaan ini sebagai sesuatu yang tidak berkemungkinan. Isu seterusnya adalah adakah perbuatan tertuduh satu kemalangan? Adakah terdapat niat untuk melakukan perbuatan yang boleh menyebabkan kecederaan yang kelazimannya membawa kepada kematian?
Hakim bicara tidak menerima keterangan tertuduh yang menyatakan niat tertuduh adalah untuk mengajar Mahfud agar tidak mencampuri urusan rumah tangganya dengan si mati. Hakim bicara mendapati tertuduh memang sengaja pergi ke rumah Mahfud dengan pisau terhunus bukan untuk mencari Mahfud tetapi mencari si mati, dan kemarahan ini membuak-buak apabila melihat si mati membuka pintu untuk Mahfud di tempat kejadian. Sasaran tertuduh bukannya Mahfud tetapi suaminya sendiri. Hakim bicara mendapati tiada peristiwa mengejar Mahfud berlaku tetapi peristiwa mengejar si mati. Ini adalah kerana tusukan pisau di dada si mati adalah bersudut 15 darjah seperti mana keterangan oleh pakar patologi forensik, dan daya tikaman yang digunakan adalah kuat. Di akhir kes perbicaraan, hakim bicara mendapati pihak pembelaan telah gagal menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan. Ini bermaksud tertuduh didapati bersalah di atas kesalahan membunuh. Disebabkan tertuduh berusia bawah 18 tahun ketika kejadian ini berlaku, tertuduh tidak boleh dijatuhi hukuman mati di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Hakim bicara memerintahkan Nur Hidayah supaya ditahan di penjara selama mana yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Nur Hidayah Abdullah 2022 11 MLJ 705 Mahkamah Tinggi Muar. Nombor perbicaraan jenayah JB 45B09 tahun 2018.